Ustaz Sufian tu dia kata cara masuk tu alopeh tu kau berkeliaran tak tahu mana nak tuju. Sebab apa? Majikan tak ada. Kau tak ada majikan. Betul ya? Kau tak ada majikan, jadi kau masuk kau macam ni, macam kau cari sini kau cari, kau nak cari makan. Sana ada makan kau pergi, sini ada makan kau pergi. Sebab itu Ustaz Sufian kata macam binatang. Kau faham tak? Kau ni ingat dia kata kau tu yang kau marah. Oh, Ustaz Sufian kata kita binatang bukan. Yang mana masuk elok. Awak pandai cakap. Dia Zulfikri. Siapa makan cili? Dia yang rasa podeh. Majikan tak terima pekerja kosong. Betul. Tak cudik dia. Sufian tu memang tak beradab. Itu tak tahulah Den. Tapi bagi Den, dia bercakap tu atas kau punya masuk haram tu. Yang masuk secara elok, ada permit jadi kau tak perlu terasa bagi ceramah. Tak payah terasa. Sebab yang Ustaz Sufian cakap itu ialah mereka-mereka yang masuk secara tidak sah, pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, parti yang masuk secara tidak sah. Itulah macam binatang. Sebab bila dia masuk, dia tak tahu mana nak tuju. Dia tak tahu nak pergi Johor. Johor tak sedap lah. Kita pergi Melaka. Melaka tak sedap lah. Pergi Kuantan, pergi Pahang, pergi Sabah, pergi Sarawak, pergi. Ikut sedap hati. Dia tak tahu mana nak tuju. Nampak? Kena faham itu. Ya. Ini awak faham semua. Mana pula semua Ustaz Sufian tu berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara ini dari dijajah oleh pendatang haram, parti. Macam mana boleh semua pula? Itu awak punya pemahaman salah tu. Tak ada pakai ni lah, tak ada. Salah tu, awak salah. Iyalah, itu kata Rudin. Iyalah, datang nampak muka, balik nampak belakang. Saya nak bagi tahu lagi, betul tu? Dah lah dia masuk secara haram. Lepas itu bila sampai dekat tepi pantai, bila awak turun tongkang tu, awak merangkak-rangkak ni. Sebab apa merangkak? Kau takut immigration Malaysia tangkap kau. Kau takut papak polisi Malaysia tangkap kau. Jadi bila kau merangkak-rangkak, betul ya? Kau merangkak-rangkak, maki je boleh tak faham. Itu yang orang cakap macam binatang. Sebab kau menjala ni macam ular dia. Menjala ni, kau terjun laut, lepas tu kau merangkak ni. Merangkak. Jadi bila kita tengok lalang-lalang tu bergerak, memang kita ingat kau binatang. Ni dia, faham ya? Menjala macam ular, lepas tu bergerak go. Memanglah kita ingat binatang. Sebab tu orang kata pendatang asing tanpa izin, pendatang haram ni binatang. Kau tak faham, kau marah kau Ustaz Sufian. Kena faham. Kau masuk secara haram, merangkak-rangkak, takut kena tembak kan. Baru awak faham, barulah awak tahu bahawa nak masuk secara halal, kau nak masuk secara macam binatang. Itu dia. Lepas tu kau terjun laut. Kau terjun dalam laut. Ulau melengkau atas pagau. Terjun dalam tong ikan, betul. Lepas tu bila kena koja, kau masuk bawah apa ni, perahu. Duduk bawah tu macam kucing. Duduk bawah tu. Sebab itu bila orang kata kau binatang, kau marah. Menyorok dekat pokok kayu, bakar 1 minggu tak makan. Nampak tak? Nampak tak? Bukan semua binatang jahat, malahan dagingnya enak. Kamu dengar enak, Sufian tak sebut negara pun. Betul, dia tak sebut negara. Tak faham bahasa Melayu, tak masuk seluduk. Sam driver. Dia tak faham, Sam. Dia tak faham. Cuba awak fikir, pilihan dia sangat nak panggil binatang ke nak jadi parti. Kalau tak nak jadi macam binatang, nampak tu,
kobau, sapi, kambing, masuklah secara elok, pakai permit. Kalau masuk secara elok, orang tak katalah binatang merayap. Yang kita ni pergi tepi pantai, ingatkan buaya. Pergi alamak orang kepala hitam, buaya kepala hitam masuk, turun bot dengan perut laparnya, yang mati, yang bot pecah, tongkang pecah, mati dekat laut berapa ramai. Nampak tak? Masuk secara unlegal. Tu dia, kena faham. Minta maaf orang Islam, bolehkah hina Islam? Bukan hina, nak bagi kesedaran. Tak ada hinanya. Sebab itu bila orang kata masuk secara haram, merangkak-rangkak tu macam binatang, kenapa awak rasa terhina? Adakah awak rasa awak masuk macam tu ke negara Malaysia? Itu cerita nak bagi tahu, bagi faham, supaya anak-anak semua sedar. Kita pun sebenarnya anak beranak kita ni nak pergi negara orang, kita pesan dia nak pergi negara orang, buat elok-elok dekat negara orang. Jangan hina-hina negara orang. Jangan buat biadab kat negara orang. Dah habis belajar, balik ke negara sendiri. Dah habis kerja, balik ke negara sendiri. Contohnya ramai kawan-kawan saya pergi Korea, pergi Australia, kerja dekat sana. Dah habis balik ke Malaysia, bawa duit, buat rumah, bagi mak ayah, buka kedai dekat Malaysia, kan? Rasa nak pergi pula, sign kontrak 3 tahun lagi, kerja lagi, petik buah. Macam tu lah. Macam tu cara kita bernegara. Bukannya kita masuk negara orang seludup-seludup, lepas tu kita nak pertahan hak kita betul. Mana ada betul? Tak ada betulnya. Lepas tu kita marah. Kita marah pula dekat orang-orang negara itu yang marah dekat kita. Nak marah apa? Kita orang sini, kita ada hak tegur. Marah pula. Kita datang negara orang secara masalah, secara unlegal. Kita nak suruh orang tu hormat kita macam mana? Cuba fikir. Kalau saya pergi ke negara orang, saya buat kurang hajar, saya cakap biadab, saya hina negara tersebut, lepas itu saya nak buka kedai, saya kacau bisnes orang di sana, saya nak buat kurang hajar, mana boleh. Orang negara itu tak akan terima kita. Tu cara dia, bagi faham. Betul baru betul, baru awak faham bahawa kita hidup ni ada undang-undang. Dalam Islam ada undang-undang, dalam negara ada undang-undang, dalam negara Indonesia ada undang-undang. Kalau kami masuk ke Indonesia secara haram, tengok di Aceh, Rohingya datang dengan bot nak masuk secara haram. Rakyat kamu di Aceh halau dia, halau, berambus. Sebab dia masuk secara haram. Dia duduk dekat negara Indonesia beribu-ribu, dia kacau, dia buka kedai, runcit, buka restoran. Kamu pun halau orang Rohingya yang datang ke negara kamu. Kenapa kamu nak marah kami halau warga asing yang datang ke negara kami secara haram? Kenapa kamu nak marah? Saya nak bagi tahu. Kami ada hak, kami bayar cukai, kami rakyat negara ini, kami berdaftar, kami bayar cukai, kami ada undang-undang, kami ada semua. Kami ada. Sebab itu kami bersuara. Kamu nak marah buat apa? Kamu pun halau Rohingya yang turun dekat Aceh. Kamu boleh. Negara lain, Australia, Korea, Singapura, tak ada rasuah macam di Malaysia, pakcik. Sebab tu negara itu aman. Nampak? Betul, dia pun halau. Nampak? Kamu pun halau. Kenapa kamu halau Rohingya? Kalau gitu kamu boleh cakap pada dia, jangan halau ya itu Rohingya. Semuanya itu satu agama, Islam namanya.
kerana agama kita terima saja. Tak boleh, sebab negara kita ni ada undang-undang. Yang masuk secara haram memang kita wajib halau, sebab dia merayap-rayap, macam binatang. Ini hak kami rakyat tempatan orang Malaysia, ada IC-nya. Indonesia tak binatangkan sesama manusia. Betul, Indonesia tak binatangkan sesama manusia. Sebab apa? Sebab manusia itu, kami masuk negara kamu secara halal. Saya tak pernah masuk Indonesia walaupun keturunan saya daripada Pagar Ruyung. Saya tak pernah masuk Indonesia secara haram. Saya gunakan pasport nak masuk ke negara kamu secara halal. Ada immigrationnya, cek. Bapak-bapak imigrasi cek saya punya dokumen. Baru saya boleh masuk negara kamu untuk berliburan, untuk berwisata. Nampak? Lepas itu kamu nak marah kami halau warga-warga negara Indonesia yang masuk secara haram ke negara ini. Ramai, bukan sikit, ramai. Ada yang dah masuk bawa pula anak bini. Dia dah masuk balik bawa bini, bawa anak-anak habis semua. Tinggalkan kampung-kampung dekat Indonesia sana, tutup kampung, datang ke sini. Tu awak kena faham. Kita bersuara sebab kita nak bagi tahu kepada kerajaan, kontrol, kawal perkara ini supaya negara kita ada kedaulatan. Kalau macam ni punah sebab dia orang masuk, kamu dah lah masuk cara haram. Kamu bayar pula duit untuk lepas. Sebab tu kamu lepas. Kamu bayar. Semua kita tahu. Nampak? Kenapa kamu nak marah? Kenapa kamu nak koyak? Kenapa kamu nak melenting bila ada aktivis macam kami, macam Ustaz Sofian bersuara menghalau pendatang asing tanpa izin? Kamu yang masuk secara halal, yang bekerja negara ini, yang ada permit, kamu tak jadi masalah. Sebab kamu masuk secara sah. Macam tu Kamu nak kahwin dengan orang Malaysia, kamu pun nak kahwin. Kalau orang Malaysia tu lelaki, saya tak ada masalah. Nak kahwin 3-4 pun tak apa. Lelaki, hak dia, kan? Tapi masalahnya kamu ni warga asing gunakan duit. Kamu beli wanita-wanita Malaysia. Kamu offer dia berapa dia nak sebulan, asalkan dia nak kahwin dengan kamu. Sebab kamu boleh guna nama dia, IC dia, kamu boleh guna dokumen-dokumen dia untuk membuat lesen, untuk membuka premis perniagaan, untuk buat akaun bank, untuk buat segala-galanya. Kalau kamu masuk ke negara ini untuk bekerja secara sah, lepas itu dah habis kerja, kamu balik, tak ada masalah. Tak ada siapa nak marahnya. Saya bercakap ni atas dasar saya sayangkan negara itu saja. Saya sayangkan negara ini. Saya tidak mahu akhirnya negara ini dikuasai oleh warga asing.